Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang ke channel Cikgu Duan. Bagi yang pertama kali masuk ke channel Cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. So, untuk episod kali ini, kita teruskan ulang kaji bersama Cikgu SPM Sebenar 2016. Okey, seperti biasa, kita tulis nama. Cikgu Duan, nama sekolah dan okey, kita pergi kepada soalan yang pertama. Seorang pesakit menghidap penyakit kencing manis. Apakah kelenjar endokrin yang gagal berfungsi? Okey, untuk soalan ni pelajar perlu tahu. Okey, so kencing manis, hormon apa yang berkaitan dengan penyakit kencing manis? So mestinya insulin. So insulin dirembeskan oleh kelenjar pankreas. So kalau pelajar tahu senang. Tiroksina, adrenalina, pituitari, hormon pertumbuhan. So tahu hormon dan kelenjar. Soalan nombor 2. Antara yang berikut, yang manakah kesan pengambilan alkohol secara berlebihan terhadap kesihatan? Sirosis hati, hepatitis, katarak mata, arteriosklerosis. So yang ni mesti berkait rapat dengan hati. So ada dalam buku teks sirosis hati. Keras hati ni. Siapa yang minum arak. Soalan nombor 3. Rajah 1 menunjukkan suatu arter refleks antara bahagian A, B, C dan D. Yang manakah neuromotor? So tip untuk soalan ni, tengok anak panah masuk dan anak panah keluar. Anak panah masuk ni menunjukkan neuron deria. So dia melalui saraf tunjang. Okey, dekat saraf tunjang ni ada neuron perantaraan. Dan anak panah yang keluar ni adalah neuromotor. So dia tanya kita neuromotor. So C lah jawapan dia. Okay, soalan nombor 4. Rajah 2 menunjukkan peringkat bagi proses mitosis. Urutan manakah yang betul? So kalau kita tengok P, Q, R dan S ni, okay, yang dua bulatan, maksud kata dua sel anak, mesti duduk belakang sekali. So P belakang sekali. So jawapan dia D. Senang je. Soalan nombor 5. Antara yang berikut, agensi yang manakah terlibat dengan penyelidikan genetik? So kalau pelajar buat research tentang agensi-agensi ni, okay, Mardi lebih kepada penyelidikan genetik. Soalan nombor 6. Rajah 3 menunjukkan suatu pewarisan sifat pada pokok bunga. Okay, pokok bunga merah, kacut dengan bunga putih. So menghasilkan generasi pertama 1:1. Okey, apakah genotip bagi pokok induk? So kalau pelajar buat, okey, Mendel diagram. So buat satu-satu. Yang ni tak ada kaedah apa. Kena try and error. Buat A, B, C, D. Kita try. So kita akan dapat B sebagai induk punya genotip. Soalan nombor 7. Pernyataan manakah yang betul tentang struktur atom? Mempunyai satu nukleus. Neutron bercah negatif. Salah. Nukleus terdiri daripada proton saja. Salah. Jisim elektron sama dengan jisim neutron. Tak sama. So yang paling tepat adalah mempunyai satu nukleus. Okey, soalan nombor 8. Diagram 4 menunjukkan, rajah 4 menunjukkan struktur atom P, Q, R dan S. Okey, atom manakah adalah isotop? So pelajar recall balik apa yang dimaksudkan dengan isotop. Isotop adalah atom yang mempunyai bilangan proton yang sama tetapi neutron yang berlainan. So proton cah apa? Positif. So tengok kat sini yang putih ni ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6. P ada 6. Q 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 juga sama. S 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. R 2, 4, 5, 6, 7, 8. So proton yang sama kat sini adalah P dan Q.
Okey. Soalan nombor 9. Apabila minyak wangi disembur, bau yang wangi dihasilkan. Pernyataan manakah yang betul berdasarkan teori kinetik Girim? Darah minyak wangi memenuhi ruang. Betul. Proses kondensasi gas menjadi cecair berlaku apabila minyak wangi disembur. Tenaga kinetik zarah minyak wangi semakin berkurang. Sepatutnya bergerak laju lagi lah. Jarak antara zarah minyak wangi berkurang. So, yang paling tepat adalah zarah minyak wangi memenuhi ruang dalam udara. Soalan nombor 10. Seorang jurutera mereka bentuk struktur asas sebuah bangunan yang boleh menampung beban yang berat seperti yang ditunjukkan dalam Rajah 5. Apakah bahan P yang sesuai digunakan berdasarkan ciri-cirinya? Zinc berkilau, kita tak mau berkilau. Besi kuat, yang ni yang kita nak. Aluminium ringan, tak mau ringan. Sagi mudah bengkok dan sebagainya. Kuprum, konduktor elektrik. So yang paling tepat adalah besi. Okey, soalan nombor 11. Rajah 6 menunjukkan satu tindak balas yang membebaskan gas Q. Okey, gas Q, natrium masuk dalam air. Okey, kalau buat eksperimen dia punya hissing sound. Okey, hissing sound. So gas tu apakah gas Q? So mestilah gas hidrogen. So dia kalau uji dengan kayu uji, dia akan menghasilkan bunyi pop. Tolong ingat tu. Soalan nombor 12. Pernyataan manakah menerangkan tentang perubahan fizik? Perubahan fizik yang kita nampak. Boleh berbalik, betul. Menghasilkan bahan baru, salah. Melibatkan tenaga haba yang tinggi, salah. Perubahan pada sifat kimia suatu bahan pun salah, nampak sangat kimia. So boleh berbalik. Soalan nombor 13. Antara yang berikut yang manakah adalah ciri bagi bateri nikel kadmium? Bateri handset. Tu boleh dicas semula, betul lah. Zinc sebagai terminal negatif, salah. Digunakan sebagai bateri kereta, lagi salah. Asid sulfurik digunakan sebagai elektrolit pun salah. Okey, so boleh dicas semula. 14. Pekerja yang mengendalikan bahan radioaktif terdedah kepada sinar radioaktif. Antara yang berikut yang manakah langkah keselamatan yang perlu diambil oleh pekerja tersebut? Memakai cermin mata, salah. Semua orang pakai spek. Mensteri peralatan selepas digunakan. Mencuci tangan dan kaki dengan antiseptik ataupun memakai pakaian pelindung yang dilapisi dengan plumbum. Ini betul. So, sinar radioaktif ni dia tak boleh tembus plumbum. 15. Rajah 7 menunjukkan proses penjanaan elektrik daripada tenaga nuklear. Okey. So, steam turbin M, tenaga elektrik. Apakah M? So, daripada turbin tadi dia berpusing. So, apakah M? Macam mana nak menghasilkan tenaga elektrik? Adakah M ni bateri, transformer, motor elektrik ataupun penjana? So, mestilah penjana elektrik. 16. Bahan manakah yang digunakan dalam arkeologi? So, arkeologi berkait rapat dengan karbon. Kalau pelajar hafal tu dapat ni. Karbon 14. Kobalt 60, kanser, iodin, thyroid. Okey. 17. Rajah 8 menunjukkan rajah sinar bagi pembentukan pelangi. Apakah warna S? So, pelajar ingat balik warna-warna pelangi. So, S ni adalah merah. Okay, ingat balik. Michael Jackson kena halau balik India Utara. Itu contoh formula macam mana nak ingat warna-warna pelangi. Okay. 18. Apakah alatan optik yang sesuai digunakan untuk memerhatikan gerhana bulan? Guna kamera handset ke? Tak boleh. Guna kamera yang canggih? Tak boleh. Periskop? Lagi tak boleh. Periskop untuk kapal selam. Teleskop. So, kita tengok anak bulan dan sebagainya, kita guna teleskop. Mikroskop ni tengok benda halus, benda kecil. Okay. 19. Rajah 9 menunjukkan eksperimen penyebaran cahaya menggunakan objek kaca X. Okay. So, untuk menghasilkan warna-warna spektrum ni, kita menggunakan prisma kaca. Ni adalah prisma. 20. Apakah kepentingan warna kepada tumbuhan? Penyamaran, pendembungaan, penghasilan bunga, penghasilan biji benih. So,
untuk pentingnya tumbuhan ni orang kata membiak bakal lebih banyak. Okey. So dia perlukan ejen-ejen pendebungaan. So untuk menarik ejen dia so itu sebab itulah tumbuhan ataupun bunga tadi berwarna-warni untuk menarik rama-rama, lebah dan sebagainya. So untuk penting sebagai pendebungaan warna. 21. Bahan manakah merupakan alloy? Besi, keluli, kuprum, aluminium. So, keluli terdiri daripada besi. Keluli adalah alloy. Besi, kuprum, aluminium tu adalah besi tulen, logam tulen. 22. Proses manakah yang menghasilkan amonia dalam industri? So, penapaian nak buat arak, alkohol, penulenan bukan. So, tolong ingat untuk buat amonia adalah proses haba. Okey. 23. Penyakit manakah yang disebabkan oleh virus? Panau, denggi, kolera, taun ataupun gonoria. So, panau, kulat. B, denggi. Okey. Denggi adalah dibawa oleh nyamuk. Virus tadi. Dibawa oleh nyamuk denggi. Nyamuk Aedes. Nyamuk Aedes, demam denggi. So, yang tu virus. Taun, bakteria. Okey, gonoria, bakteria. So, jawapan dia B. 24. Pilih pasangan yang betul antara bahan buangan dan cara pengurusannya. Sisa toksik kita semula, air kumbahan dialihkan ke sungai, sampah sarak dibakar. Dahsyat bakar. Pokok getah tua dijadikan perabot. So, kalau kita tengok kat sini, yang logik pun yang boleh diterima adalah pokok getah tua kita jadikan perabot. 25. Raja 10 menunjukkan kesan larutan X ke atas pertumbuhan bakteria. Apakah bahan X? So, yang ni pun kalau kamu buat eksperimen kat makmal, so X adalah antibiotik. Kita nak tengok tompok-tompok putih yang mana lebih besar. 26. Seorang pelajar ingin menziarahi datuknya di kawasan yang sedang mengalami wabak taun. Apakah langkah yang perlu diambil untuk mencegah daripada dijangkiti penyakit tersebut? So, bila taun ni mestilah jaga makanan dan minuman. Kalau menjaga kebersihan diri, minum air yang telah dididihkan, mengambil makanan seimbang, mendapatkan suntikan antibiotik. So, jawapan dia minum air yang telah dididihkan. Baru kita dapat elok daripada penyakit taun. 27. Mikroorganisma manakah yang boleh menjalankan proses fotosintesis? So, hanya alga yang dapat menjalani proses fotosintesis, alga. So, A, B, C, D yang mana alga? So, of course lah jawapan dia C, yang ni alga. Ni protozoa, yang ni virus, ni kulat. 28. Seorang pesakit menunjukkan simptom berikut. Batuk berpanjangan, kahak berdarah, hilang selera makan. Apakah jenis bahan yang boleh digunakan untuk merawat pesakit tersebut? So yang ni penyakit TB, tuberkulosis ni, batuk kering. So untuk merawat dia adalah kita guna antibiotik. Takkan nak guna antiserum, takkan nak guna antiseptik. Ini luka. 29. Raja 11 menunjukkan akar sejenis tumbuhan. Akar tumbuhan yang manakah mempunyai akar di atas? So, yang ni adalah kacang. Pokok ke kacang? Jawapan dia kacang tanah. 30. Raja 12 menunjukkan simptom penyakit akibat malnutrisi. Kekurangan nutrien manakah yang menyebabkan penyakit di atas? So yang ni gusi berdarah disebabkan kurangnya vitamin C. B, berry-berry. A, rabun. So C lah jawapan dia, scurvy. 31. Kira perbezaan kalori yang diambil oleh murid itu. So yang ni tak payah kira apa. Kita just tambah saja. R berapa? 835. Tolak dengan 570. So, kita dapat 265. Tolak saja. R tolak S. 265. Dia nak beza.
32. Apakah kesan daripada pencemaran tersebut kepada penduduk berhampiran? So, yang ni pencemaran udara. Okey, so asap kilang dan sebagainya boleh menyebabkan cirit-birit, bronkitis, hemofilia ataupun kanser kulit. So, mestilah berkaitan dengan peparu, bronkitis. 33. Antara yang berikut yang manakah satu contoh bencana alam? So, bencana alam kat sini yang kita tak boleh elak adalah gempa bumi. Kita tak tahu. Tanah runtuh, kalau buat rumah atas bukit tak selenggara betul-betul, kita akan alami tanah runtuh. So, gempa bumi ni kita tak tahu. Okey, itulah contoh bencana alam. 34. Apakah masalah yang akan timbul jika baja lebih dialihkan ke dalam sungai? Suhu air sungai meningkat, pertumbuhan alga meningkat ataupun sungai menjadi cetek, kandungan oksigen meningkat. So, of course lah, yang kita tak mahu hidupan akuatik mati disebabkan pertumbuhan alga meningkat. So, bila pertumbuhan alga meningkat, so hidupan akuatik dalam tu, sungai dan sebagainya akan mati sebab kekurangan oksigen. 35. Pihak berkuasa telah mengharamkan pembukaan tanah yang melebihi ketinggian 1000 meter dari aras laut dan kecuraman melebihi 40 darjah. Apakah tujuan utama penetapan ini dibuat? Okey, mengurangkan jumlah pembebasan gas karbon dioksida, meningkatkan pertumbuhan flora fauna, mengurangkan hakisan tanah, meningkatkan kesuburan tanah. So, yang paling tujuan utama adalah untuk mengurangkan hakisan tanah. 36. Seorang penoreh getah mendapati lateksnya telah menggumpal sebelum sampai ke pusat pengumpulan. Apakah kaedah bagi mengatasi masalah tergumpal ni? So, mestilah tambah amonia. So, recall balik asid. Asid bakteria boleh menyebabkan lateks tergumpal. Okey, untuk lawan dia daripada tergumpal, kita kena tambah amonia. 37. Rajah manakah yang mewakili getah tervulkan? So, tengok gambar ni. Tengok yang ada jambatan macam ni. So, D lah jawapan dia. Ini adalah getah tervulkan. Okay. Sebab apa? Tambah apa? Sulfur. 38. Persamaan perkataan berikut mewakili proses pembuatan sabun. Apakah P? So, sabun, macam mana nak buat dia? Mesti lemak daripada minyak ke tambah dengan garam, natrium hidroksida. Okey, so hafal lah yang ni. 39. Antara yang berikut yang manakah merupakan contoh lemak tak tepu? Lemak tak tepu ni sumbernya daripada lemak tumbuh-tumbuhan. Daging, salah lah. Mentega, minyak zaitun, susu kambing, salah. So, yang paling tepat adalah minyak zaitun. 40. Sejenis cecair tak berwarna telah tumpah ke atas tangan seorang pelajar. So, dia merasa sejuk pada kawasan tersebut. Cecair itu kering dengan cepat. Apakah cecair tersebut? So, yang ni ubat bius dan sebagainya yang dia rasa sejuk tu. So, adalah etanol. 41. Raja 14 menunjukkan dua bongkah LM masing-masing berjisim 1 kilogram terbenam dalam tanah setelah dijatuhkan. Okey. So, kat sini kalau tengok tekanan L dengan M. So, M tekanan tinggi lagi berbanding dengan L. So, M tinggi lagi tekanan. Sebab apa? Luas permukaan dia kecil. Blok M. Bongkah M lebih berat. So, salah lah. Dua-dua ni sama berat. Bongkah M lebih tumpat. Salah. Tekanan bongkah M lebih besar. Ni betul. Tekanan bongkah M lebih besar. Momentum. Momentum. Bongkah M lebih besar. Salah. So, yang paling tepat adalah tekanan bongkah M lebih besar. 42. Raja 15 menunjukkan bacaan odometer. Sebuah kereta yang bergerak dari Johor Bahru ke Seremban. Masa yang diambil 3 jam. Berapakah purata laju? Okey, jarak bahagi masa. So, jumlah jarak berapa? So, jumlah jarak kat sini, kita ambil dekat odometer ni, 414 tolak dengan 180. So, Johor Bahru ke Seremban, jarak dia 234. Okey, bahagilah dengan berapa perjalanan ni, masa yang diambil? 3 jam.
So, kita dapat 78. Okay. Masuk formula je. 43. Maklumat di atas menunjukkan proses dalam satu peringkat operasi sebuah enjin petrol 4 lejang. Kedua-dua injak masuk, injak exhaust tertutup. Okay. Palang pencucur mengeluarkan bunga api, campuran udara petrol terbakar, umbuh bergerak ke bawah. Okay. Berdasarkan maklumat di atas, apakah peringkat tersebut? So, ingat formula cikgu beritahu AMK. Aruhan, mampatan, kuasa, exhaust. So, M dengan K. Mampatan, kuasa, dua-dua tutup. Ni. Kedua-dua injak masuk, injak exhaust tertutup. So, jawapan dia sama ada mampatan ataupun kuasa. So, yang mana satu? Dia bagi clue lagi. Palang pencucur mengeluarkan bunga api. Ada spark kat sini. So, of course lah jawapan dia lejar, kuasa. 44. Sebuah troli berjisim 0.5 kg sedang bergerak dengan halaju 2. Berapakah momentum? Momentum sama dengan jisim 0.5 darab dengan halaju darab 2. So, kita akan dapat 1. Okey, senang je. Masuk formula. 45. Pejah 16 menunjukkan sejenis kaedah pertanian. Okey, apakah kaedah tersebut? Adakah tanaman campuran? So, yang ni ada kaitan dengan lembu ni. Salah. Tanaman bergilir ataupun sistem pertanian pindah. Last sekali, sistem pertanian bersepadu. So, yang tu jawapan dia. Sistem pertanian bersepadu. 46. Antara yang berikut, yang manakah ciri tomato yang dihasilkan secara kejuruteraan genetik? Okay. Rintangan tinggi terhadap haiwan perosak, betul. Tahan terhadap tekanan alam sekitar, betul. Mengandungi semua gen yang telah diubah suai secara genetik. Ini salah lah. Kalau kita repair yang tu je lah. Satu-satu je lah. Ini semua gen salah. So, 1 dan 2. 47. Apakah jenis bahan kimia yang digunakan dalam pemprosesan makanan untuk mencegah pertumbuhan mikroorganisma? So, yang mana ABCD ni yang mana boleh bunuh kuman ataupun bakteria. So, yang paling tepat adalah bahan awet. Okay. 48. Dipanaskan pada suhu 72 selama 15 tu penyejukan segera. Apakah kaedah tersebut? So, tengok suhu, tengok masa ni mesti susu ataupun jus pempastiuran. 49. Satu gelombang frekuensi 300 mempunyai panjang gelombang 10. Berapakah halaju? Halaju sama dengan frekuensi 300 darab dengan 10 meter. Okey. Kita dapat 3,000. Okey. Last. Antara ABCD yang manakah mewakili amplitud? So, amplitud tolong ingat. Yang ni panjang gelombang, 2 puncak. Yang tinggi bukit ni adalah amplitud. A lah. Okey. Alhamdulillah, 50 per 50. Jika anda suka video cikgu, jangan lupa like, share dan subscribe dan tekan butang loceng di bawah. Sehingga berjumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.